Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok macam mana nak teorinya dan eksperimennya, macam mana nak menyediakan garam tak terlarutkan. Garam tak terlarutkan ni adalah garam tak larut lah basically. Okey, dia nama tindak balasnya adalah tindak balas penguraian ganda dua. Kalau it is in English, it is double decomposition reaction. Double decomposition reaction. Nanti you will see why it is called double decomposition. Kenapa dia dipanggil penguraian ganda dua. Okay. So, kalau tengok pada buku teks you, which saya dah crop masuk ke sini, okay, pada muka surat 180, boleh tengok sendiri buku teks. Okay, garam ni ada dua jenis, seperti yang you dah belajar sebelum ini. Okay. Garam tak terlarutkan ni saya nak fokus dalam video ni. Okay, kenapa saya cerita pasal garam tak terlarutkan dulu instead of garam terlarutkan, and saya tak buat lagi video untuk garam terlarutkan, is because garam tak terlarutkan is easier untuk disediakan, easier to explain. Okay, ini we will be doing this. Nanti you will see video yang saya rekodkan bersama anak murid saya macam mana eksperimen itu dijalankan. Okay, so kalau perasan dalam penyediaan garam tak terlarutkan ini, okay, nama lain bagi tindak balas penguraian ganda dua adalah tindak balas pemendakan. Why it is called pemendakan? Sebab dia menghasilkan mendakan. Mendakan kerana garam tu tak larut. So dia jadi mendakan lah. Okay. So kalau perasan pada dua bika yang pertama ni, okay, yang ini larutan garam A, ini larutan garam B. Basically you campur je dua tu, automatically akan terbentuk satu larutan garam larut, satu lagi mendakan garam tak larut. It is in a few seconds. Nah, that's how fast reaction ini berlaku. Okay. Cuma macam mana berlaku ini? Okay. Disebut kat sini larutan garam A dengan larutan garam B. So kalau saya crop sikit yang ni, saya ambil kejap ya. Saya ambil this part. Ini je saya nak. Okay. Kita akan crop ke sini. Okay. So basically katalah kita nak sediakan satu garam tak larut. Satu benda yang you kena tahu dan dah hafal sebelum you buat ini adalah apa contoh-contoh garam tak larut. Okay, which you belajar at the beginning of this subtopik garam ni. Ada dua jenis garam, garam larut, garam tak larut. Okay, apa contoh-contoh garam tak larut? Easiest is garam karbonat lah. Sebab semua garam karbonat tak larut air except for 3 yang larut air tu. Garam anak, amonium, natrium dan kalium. Okay, so kalau you nak ambil karbonat is the easiest lah. Okay, katalah you nak sediakan apa garam karbonat? Contohnya magnesium karbonat. Magnesium karbonat. Kita kata kita nak hasilkan magnesium karbonat. Therefore, dia akan duduk selepas arrow lah, betul tak? Sebab dia adalah hasil. Okay. So basically mendakan garam tak larut tu kat sini adalah magnesium karbonat ni lah. Okay. So macam mana nak hasilkan magnesium karbonat? Okay. Larutan garam A disebut kat sini larutan garam A. Lepas tu dia kata plus larutan garam B. Okay. Kedua-dua bahan tindak balas adalah garam larut. Saya ulang, kedua-dua bahan tindak balas mestilah garam larut, larutan garam larut. Okey, apa maksud saya? Okey, so larutan garam A ini mesti mengandungi cation garam tak larut yang nak dihasilkan itu. Mengandungi cation garam tak larut yang nak dihasilkan. Okey, siapa cation dalam kes ini? Magnesium kan? Ion magnesium. Betul tak? This is the cation. Okey. So basically
garam larut A ini, larutan garam A ini mesti mengandungi ion magnesium. And dia mesti garam larut. So you kena fikir garam larut magnesium, magnesium mana yang larut air? Okay, you boleh letak contoh magnesium nitrat. Okay, magnesium nitrat adalah satu garam larut dan dia ada cation bagi garam tak larut tu tadi yang kita nak hasilkan. Okay. Plus larutan garam B, saya rasa you dah tahu dah ni, mesti mengandungi anion bagi garam tak larut ni. Okay, anion. Siapa anion dalam kes ini? Karbonat ni lah. Okay. Garam larut B mesti larutan garam yang larut. Dan dia mesti mengandungi anion bagi garam tak larut tu. Okay. So fikir, garam karbonat mana yang larut air? Ada 3 je pun. So you pilih salah satu. Katalah you kata you nak natrium karbonat. So you letak natrium karbonat. Natrium karbonat. Okay. Sebabnya dia adalah satu garam larut yang mengandungi anion bagi garam tak larut yang nak dihasilkan ini. So, what happens is, apa maksud penguraian ganda 2? Basically, kedua-dua garam A dan B ini dia terurai menjadi ion-ionnya, lepas tu dia tukar pasangan. Kalau perasan dia tukar pasangan. Apa yang berlaku adalah ion magnesium daripada garam A akan pergi berkawan dengan ion karbonat daripada garam B. So, jadi magnesium karbonat, which is what we want. Dia ada hasil adalah cation daripada garam B bergabung dengan anion daripada garam A. So, hasil yang satu lagi itu adalah natrium nitrat. So, kalau dalam rajah is this one lah. Natrium nitrat tu dekat sini. Okay. So, kalau kita seimbangkan persamaan ini, kita just put 2 in front here. So, kalau pening, tengok lagi sekali saya tulis. So, it's basically tadi kita tulis magnesium nitrat plus natrium karbonat menghasilkan magnesium karbonat plus natrium nitrat. Okay. So, the point is, you nak hasilkan dia ni, garam pertama you mesti garam larut, mesti ada magnesium. Garam kedua you mesti garam larut, mesti ada karbonat. Okay. Then once you have figured out apa dua garam itu, you just tukar je pasangan cation dan anion itu. So then you will get the second garam larut tu lah yang hasil tu. Okay. So itu secara teorinya macam mana garam tak larut dihasilkan. Sekejap saya nak tengok berapa minit. Oh, dah 8 minit dah. Okay, kalau macam dalam eksperimen yang you buat dalam makmal, dalam buku teks you sebenarnya, dia menghasilkan barium sulfat. Okay. Dalam kes eksperimen itu, dia menggunakan, okay, so you mesti dah tahu dah, garam pertama dia mesti mengandungi barium something lah, barium yang larut air. Dan you akan guna barium klorida. The second garam, dia guna natrium sulfat. So, you akan hasilkan barium akan pergi dengan sulfat. So, yang baki ni, natrium akan pergi dengan klorida. So, dia ada hasil adalah natrium klorida. So, then you seimbangkan. Okay. So, kita nak tengok ni eksperimen ini yang saya buat bersama anak murid saya. So, saya akan tunjukkan videonya macam mana. Okay, so ini daripada muka surat 186 buku teks. Okay, apa yang pelajar ni tengah buat adalah dia sedang sukat 50 cm3 larutan barium klorida 2 mol per desimeter cube gunakan silinder penyukat. Okay, itu the first larutan garam lah mengandungi barium.
Then dalam this is the second larutan garam, iaitu natrium sulfat. So sukat the same amount, the same volume, the same kemolaran, the same isi padu, the same kemolaran. Okay, guna silinder penyukat juga. Okay, so then tuang larutan barium klorida tu dalam bikar. Okay, now you see, after this you will see the magic. Okay, then dia tambah, perasan tak? Dia tambah tu tadi, dia tambahkan larutan natrium sulfat yang dia dah sukat dengan silinder penyukat itu tadi. Automatically terbentuk mendakan tu. Yang you nampak warna putih ni is actually that mendakan barium sulfat. So eksperimen ni can be done within few seconds sahaja. Okay, so dia kacau sikit nak make sure that properly mix. Okay, so now dia dah turaskan sebab kita hanya nak garam tak larut tu sahaja. So bila you turaskan, which one is the garam tak larut? It's obviously yang duduk di dalam corong turas ni lah. Yang apa yang tinggal kat bawah ni is the other garam, iaitu natrium klorida, iaitu garam larut. Ni dia bilas sikit segala baki-baki mendakan tu dengan air suling sebab kita tak nak membazir. So dia akan tuang ke dalam sini, tempat yang nak tu, yang dalam corong turas. Okay, yang nak ambil masa lama sikit is masa penurasan ini. Okay, so selepas turas itu apa berlaku? Okay, so dia nak keringkan garam itu, garam mendakan garam barium sulfat tu. So just letak pada kertas turas. So mendakan barium sulfat warna apa? Warna putih. Okay, so itulah hasil yang terbentuknya. Okay, so saya rasa you nampak kot eksperimen macam mana, teori macam mana. Itu tadi menghasilkan barium sulfat. Saya harap you faham lah daripada penerangan berkaitan dengan penyediaan garam tak larut melalui tindak balas penguraian garda 2 atau tindak balas pemendakan. Okay, sekian, terima kasih.